Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bersama-sama dalam kuliah maghrib ni. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan pengajian ataupun kajian pembacaan kitab Safinatun Najah, sebuah kitab fiqh ringkas yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan masuk menghuraikan beberapa rukun sembahyang. Pada kuliah yang lepas kita telah sebutkan secara sardan. Sardan ni makna secara sepintah lalu, secara terus-menerus macam tu. Rukun-rukun sembahyang ada 17 kesemuanya. Kita juga telah sebutkan pada kuliah yang lepas perbezaan di antara pendapat ulama yang mengatakan rukun sembahyang 13, ada juga yang mengatakan 14 dan ada yang mengatakan sampai 17, bagaimana yang dalam kitab kita ini. Telah kita sebutkan pada kuliah yang lepas. Pada malam ni kita akan masuk bincangkan salah satu daripada rukun yang penting juga daripada 17 rukun itu, iaitulah yang dipanggil sebagai rukun takbiratul ihram. Setelah kita bincangkan perkara yang berkaitan dengan niat. Jadi kata pengarang rahimahullahu taala, syurutu takbiratul ihrami 16. Syarat bagi takbiratul ihram itu ada 16. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat takbiratul ihram dia ada 16 kesemuanya. Dengan makna kalau tak cukup salah satu daripada 16 ini ataupun tak sempurna, cacat salah satu daripada 16 perkara ini, maka takbiratul ihram kita tidak sah. Bila takbiratul ihram kita tidak sah, automatik sembahyang kita jadi tidak sah. Sebab yang memasukkan kita ke dalam sembahyang ialah takbiratul ihram. Allahu Akbar masuk dalam sembahyang. Tak sebut Allahu Akbar tak masuk dalam sembahyang. Yang mengeluarkan kita daripada sembahyang ialah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, salam tamu, keluarlah daripada sembahyang. Sebelum sebut Allahu Akbar, tak ada haram lagi makan, minum, cakap dan sebagainya. Bila sebut Allahu Akbar, baru start haram makan, minum dan sebagainya. Bila sebut Assalamualaikum warahmatullahi, maka jadi halal lah makan, minum, bercakap, jalan dan sebagainya. Jadi dia masuk dengan takbir, dia keluar dengan salam. Sebagaimana dalam umrah, kalau tuan-tuan pergi buat umrah, haji, umrah, dia masuk dengan apa? Dia masuk, umrah ni dia masuk dengan niat ihram. Kita sampai di miqat, kita niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Masuklah kita dalam umrah. Maka startlah pantang larang, tak boleh pakai baju berjahit bagi orang lelaki, tak boleh mengenakan bau-bauan dan sebagainya. Bila keluar daripada ihram, apabila kita bercukur, tahlul. Pendapat yang kuat iaitu apabila kita bergunting ataupun bercukur, tahlul. Lepas pada gunting cukur tadi, halal lah perkara yang haram tadi. Sama konsepnya. Jadi penting sangat takbiratul ihram. Jadi kalau tak sah takbiratul ihram, kita rukuk, kita sujud, bermakna kita rukuk dan sujud itu bukan dalam sembahyang. Bukan dalam sembahyang, tuan-tuan semua. Itu rukuk sujud saja je. Walaupun kita duk rasa sembahyang. Sebab apa? Takbir kita tak sah. Baik, kita lihat tuan-tuan semua. Macam mana 16 syarat ni? Syarat yang pertama kata pengarang antakuna halatal qiyami fil fardi.
hendaklah takbiratul ihram itu dilakukan pada waktu berdiri ketika sembahyang fardu. Hendaklah dilakukan pada waktu berdiri ketika sembahyang fardu. Maksudnya kena berdiri tegak, baru kita sebut Allahu Akbar. Kalau kita baru dah tengah bangun daripada tempat duduk, kita bangun, tak ada bangun luruh lagi kita dah takbir Allahu Akbar, maka takbir kita tadi tidak sah. Sebab apa? Sebab takbir tadi mesti dilakukan dalam keadaan berdiri. Berdiri itu kena lurus. Apa makna berdiri? Kena tegakkan tulang belakang. Luruskan tulang belakang. Ni tulang belakang kita ni, kita kena lurus. Itu panggil berdiri. Kalau bongkok, sekira-kira hampir kepada rukuk. Bongkok tu, ni rukuk macam ni. Bongkok ni duduk gini. Mana dekat? Rukuk ke qiyam? Kalau bongkok tu dekat kepada rukuk, maka tak sah. Tak sah. Kena ingat. Habis itu nak tawaduk, tawaduk bukan dengan bongkok belakang. Tawaduk itu dengan hati kita. Ada orang semayang dia nak tawaduk, dia bongkok belakang. Itu bukan tawaduk, itu sakit belakang. Dia lain tuan-tuan semua. Kena buat bagi betul. Jadi luruskan belakang. Pada waktu lurus belakang itu baru kita takbir Allahu Akbar. Angkat tangan ni bukan takbiratul ihram, itu sunat. Takbir itu yang sebut Allahu Akbar itu dipanggil takbiratul ihram. Mesti dilakukan dalam keadaan berdiri ketika mana kita melakukan sembahyang fardu. Ataupun kita lakukan sembahyang fardu, kita kena berdiri. Sekiranya kita sembahyang sunat, kita boleh takbir dalam keadaan duduk ataupun mengiring. Kenapa? Kerana sembahyang sunat tak wajib kita berdiri. Tuan-tuan boleh sembahyang sunat dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan mengiring. Mengiring atau rusuk dalam kubur, macam duduk dalam kubur. Boleh. Walaupun tuan-tuan larat berdiri, boleh sembahyang sunat dalam keadaan macam tu. Tapi pahala dia kurang lah. Sama orang berdiri dengan orang duduk. Nabi SAW sebut, salatul qaidi nisfu salatil qaim. Semayang orang yang duduk, pahalanya separuh daripada semayang orang yang berdiri. Wa salatul muttaji'i nisfu salatil qaidi. Semayang orang yang mengiring separuh pahala daripada semayang orang yang duduk. Makin kecil. Mana 1/4 daripada semayang orang yang berdiri. Tuan-tuan boleh semayang duduk. Jadi semayang masa duduk tu takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, tak ada masalah untuk semayang sunat. Tapi semayang fardu mesti takbirnya dalam keadaan berdiri sekiranya dia mampu. Boleh InsyaAllah. Yang pertama. Jadi kalau orang yang mampu berdiri, dia mari-mari, dia duduk atas kursi, dia pun takbir Allahu Akbar, maka semayang tidak sah kalau dia masih mampu berdiri. Syarat yang kedua, wa antakuna bil arabiyyati. Hendaklah takbir tadi dilafazkan dengan bahasa Arab. Allahu Akbar itu bahasa Arab. Kalau tak boleh sebut dengan bahasa Arab, misal katalah dia ni baru masuk Islam, tak boleh nak sebut Allahu Akbar. Walaupun kita tak terfikir dalam kepala kita 8 huruf Allahu Akbar, takkan tak boleh sebut. Tapi kalau ada orang yang macam tu, nak buat macam mana? Dia dah masuk Islam tengah hari tadi, sekarang ni nak semayang. Kita ajarlah dulu reka-reka semayang. Okey? Semayang ni mula-mulanya kena sebut Allahu Akbar. Dia tak boleh sebut. Tak boleh sebut. Tak ada bunyi langsung. Kalau bunyi sikit-sikit pun tak apa dah. Tak bunyi. Tak boleh nak keluar tu. Tak tahu siapa. Puan hajar kita. Allahu Akbar. Tak boleh keluar. Maka hendaklah diterjemahkan. Kena terjemah. Terjemah dengan bahasa yang dia boleh sebut. Allahu Akbar. Dalam bahasa dia itu apa maksud dia? Dalam bahasa Melayu, Allah Maha Besar. Dalam bahasa Tamil, ada orang Tamil sini? Tak ada. Macam mana nak sebut Tamil? Dalam bahasa Jawa, Allah
Maha gedi ke apa? Gedi ke gadah? Terjemahlah tuan-tuan semua ke bahasa dia yang dia boleh faham. Tak boleh tukar dengan zikir yang lain. Mesti terjemah. Nah, ini satu yang boleh guna bahasa yang lain. Ya, kalau Fatihah tak boleh. Kalau Fatihah dia tak reti baca Fatihah. Bismillah, dia tak boleh baca Fatihah. Maka dia kena guna zikir yang lain, ayat Quran lain. Kalau dia ingat ayat Quran lain, Fatihah dia tak ingat. Tapi Yasin dia ingat. Pasal orang duk baca Yasin setiasa pagi Jumaat, orang pasal kaset sampai dia hafal. Dia baru masuk Islam. Nak baca Fatihah tak ingat, tak boleh. Tapi Yasin boleh. Guna tukar hak lain, tukar Yasin tu. Itu untuk kes tak boleh baca surah Fatihah. Tapi untuk takbir tak boleh tukar. Dia mesti terjemah. Itu syarat yang kedua, hendaklah dilafazkan dengan bahasa Arab. Jadi kena bunyi Arab lah tuan-tuan semua. Jangan Allahu Akbar tu bunyi ikut bahasa lain pula, bahasa Melayu ke apa ke. Yang ketiga, syarat yang ketiga, wa antakuna bilafzil jalalah. Syarat yang keempat, wa bilafzi akbar. Hendaklah syarat ketiga keempat ni dengan lafaz jalalah, yakni Allahu. Yang kedua, yang keempatnya hendaklah dengan lafaz akbar, Allahu Akbar. Nama Allah ni banyak tuan-tuan semua, ada 99. Yang pertamanya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Itu semua nama Allah. Kita nak tukar, kita kata taklah tak payah ada guna, nak tukar lah. Lama dah guna Allahu Akbar, tukar sikit boring dah Allahu Akbar. Tukar nama Allah Ta'ala hak lain. Kita pun nak tukar nama nombor 2, Ar-Rahman. Kita pun tukar Ar-Rahmanu Akbar, nama Allah juga. Sebab yang kita belajar ada walillahil asma'ul husna. Allah Ta'ala ada asma'ul husna 99. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi. Kita dah hafal dah tu. Kita tak nak tu guna Allah, nak guna nama lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tak boleh. Sebab tak cukup syarat yang nombor 3. Syarat nombor 3, kita kena guna lafaz jalalah. Lafzul jalalah, nama dia Allah. Dan syarat keempat, kena guna akbar. Mesti dua tu, tak boleh guna hak lain. Ar-Rahman akbar, Ar-Rahim akbar, Al-Malik akbar. Tak boleh. Mesti kena pakai Allahu Akbar. Syarat yang kelima, at-tartibu bainal lafzaini. Hendaklah tartib, yakni mengikut susunan di antara dua lafaz tadi. Mesti Allah dulu, kemudian baru akbar. Sekiranya dia terbalik, akbarullah, maka sembahyangnya tidak sah, takbirnya tidak sah. Jaranglah berlaku, tapi mana aku tahu kan, jarang orang sebut akbarullah. Okey, tapi kalau dia buat macam tu tidak sah. Yang keenam, ini banyak orang Melayu buat. Ini kena ambil perhatian. Hak tak ada kaitan sangat kita, saya baca laju-laju. Wa alla yamudda hamzatal jalalati. Jangan dipanjangkan hamzah alif Allah itu tadi. Alif ataupun hamzah Allah tadi jangan panjang. Macam mana panjang? Allahu Akbar. Ini ramai orang Melayu baca macam ni. Saya pun Melayu juga. Tuan-tuan semua. Dan tuan-tuan kata Ustaz Bedah Melayu, dia bukan Melayu ke? Ya, saya Melayu juga. Tapi tuan-tuan ada orang Melayu yang baca macam tu. 20 tahun semayang macam tu, tuan-tuan bayangkan. Kau tak belajar. Satu, takbir ini salah satu daripada 5 rukun qauli. Ada 5 yang wajib baca dalam semayang. Nak bagi sah semayang wajib. Hal lain sunat. Kalau boleh tuan-tuan semua 5 benda ini, tuan pergi jumpa dengan ustaz, tok imam ke apa hak pandai Quran tajwid, baca depan dia. Ustaz, saya nak baca ni. Kalau salah, ustaz jangan malu tegur. Dan ustaz pun tak boleh malu walaupun dia pangkat tinggi, yang di Pertua Agong sekalipun, kena cakap pasal dia salah. Ustaz dengar ni, saya baca ni betul ke tak ni? 5 ni. Kalau tak semayang saya tak sah ni. Hak mula sekalinya,
Allahu Akbar. Satu. Yang keduanya, Fatihah. Yang ketiganya, tahiyat akhir. Yang keempatnya, selawat ke atas Nabi SAW selepas tahiyat akhir. Dan yang kelimanya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang ada orang baca salam tak bunyi. Alif tu tak bunyi. Bunyi Assalamualaikum warahmatullahi. Salam tu alif lam tak ada. Itu tak sah sembahyang. Syarat dia mesti kena ada alif lam. Salam harian boleh. Tentang bagi jumpa orang, Assalamualaikum. Tak apa, sah salam tu. Wajib jawab Waalaikumsalam. Tapi salam sembahyang, at-ta'rif, alif lam depan tu kena ada. Nanti sampai debat ni kita sebut. Baik. Jadi 5 benda ni kalau boleh pergi depan ustaz, imam ke siapa ke pandai baca. Sebab ni ibadat kita ni. Ibadat kita nak buat 5 kali sehari. Kalau baca tak betul, kita jangan kata alah Allah Taala Maha tahulah. Kan? Takkan dah payah sangat. La ilaha illallah. Takkan payah sangat kita guna hujah macam tu, tak boleh tuan-tuan semua. Benda lain payah lagi kita buat. Belajar kereta payah tuan-tuan semua. Tapi kita belajar. Kena marah kat GPG. Kena marah kat cikgu sekolah memandu. Buat juga tuan-tuan semua. Pasal apa? Pasal nak pandai bawa kereta. Ini bukan bawa kereta ni. Ini ibadat kita dengan Allah Ta'ala. Jadi syarat yang keenam, jangan dipanjangkan lafaz alif. Alif di atas Allah tu, lafzul jalalah tu ada hamzah, dia dipanggil hamzatul wasal. Hamzah wasal dia tu jangan dipanjangkan. Allahu Akbar, tak boleh. Saya jumpa 2-3 orang juga yang takbir, biasa kita dengar Allah, dia sepatutnya Allah tu kan, dia Allah, pasal dia naik sekali dengan tangan. Jadi dia biasa sebut Allah tu tangan duduk ke sini. Jadi sebelum sampai tangan ke sini, Allah, gitu. Jadi tuan-tuan semua tak sah sembahyang. Dan maksud dia pun lagi, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ayat penyata. Tapi kalau tuan-tuan baca panjang, Allahu Akbar, tu bila panjang dia panggil alif istifham. Alif soalan. Alif tu makna soalan. Dia akan jadi macam ni. Betulkah Allah Maha Besar? Ataupun adakah Allah Maha Besar? Itu siapa nak jawab? Dia jadi soalan. Itu. Tuan-tuan. Dalam Quran pun ada qul Allahu adzina lakum. Katakanlah wahai Muhammad, adakah Allah Ta'ala izinkan bagi kamu? Allahu, adakah Allah azina lakum, izinkan bagi kamu? Dalam Quran ada tu. Yang panjang gitu. Maksud dia lain. Ni kita nak di sini ayat penyata. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bukan nak ayat soal. Kalau Allah jadi ayat soal. Baik, itu. Tetapi ada beberapa keadaan kita boleh gugurkan alif tadi. Tak bunyi alif. Allah tak bunyi. Macam mana? Contoh, kita niat usalli fardhu subhi raka'ataini ma'muman ataupun imaman. Dia baca niat kat tu je. Lillahi ta'ala tak ada. Ma'mumanillahu akbar. Itu dalam tajwid dia ada nun kecil. Ma'mumanillahu akbar, dia sambung terus. Itu sah, tapi tak usah duk buat. Kacau bilau habis. Tambah-tambah kalau tu imam pula buat. Naya. Ma'muman imamanillahu akbar. Makmum belakang kata tu imam takbir macam mana ni? Manillah ni guman. Jadi timbul kacau lah. Bila benda kacau gitu, elok kita tinggalkan. Jadi fitnah. Walaupun sebenarnya boleh. Syarat yang ketujuh, jangan dipanjangkan wa'adamu maddi ba'i akbar. Jangan dipanjangkan ba akbar. Ini pun ada juga. Allah, itu dah cantik dah, tak panjang, tapi dia panjang ba pula. Allahu akbar.
Pasal tangan tak rapat lagi. Dia nak sebut ra tu bila rapat kat perut tangan. Ha. Allahu Akbar. Ha, tu dia. Jadi tuan-tuan semua, makna pun teruk, semayang pun tak sah. Semayang tak sah sebab tambah huruf. Maknanya pun salah. Apa makna dia? Makna dia, kalau Allahu Akbar, Akbar, itu makna dia tabalun kabir. Tabalun kabir ni gendang yang muka satu. Muka dia sebelah. Tempat ketuk tu sebelah. Dia nama tabal. Macam gendang silat tu ada dua belah. Yang ada muka sebelah tu dia panggil tabal. Kabir, yang besar. Maka dia akan jadi makna dia macam ni. Allahu Akbar. Allah itu ialah gendang besar. Maka siapa yang sengaja sebut macam tu dalam keadaan tahu maknanya, maka dia akan jadi kufur, jadi kafir. Suatu dalam kitab ni, kitab Arab yang saya baca ni, fayakfuru muta'ammidu dzalik, maka jadi kafir orang yang sengaja sebut macam tu dalam keadaan dia dah tahu makna. Maknanya boleh jadi syirik. Mana Allah gendang ni? Allah tu Tuhan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Okey, betul lah. Tapi tiba-tiba Allah tu jadi gendang pula. Okey. Azan pun sama. Anda ingat muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Masya Allah, tak boleh. Cuma kena bagi tahu kat Bilal ni. Salah maknanya tu. Maknanya jadi Tuhan adalah tabalun kabir, gendam besar. Baik, kalau alifnya bagi di bawah, salah juga. Tapi kalau alif bagi di bawah, ikbar. Allahu Ikbar, Allahu Ikbar. Ikbar tu. Ada dengar tu bila sebut ikbar. Dalam baca salah, patut panjang pula bar. Ini maksudnya pun teruk juga. Apa maksud dia? Dia membawa maksud salah satu daripada nama-nama haid. Min asma'il haidi. Nama-nama haid. Darah haid ni dia ada nama dia lebih kurang 10 ke 12, saya tak ingat. Dalam kitab fiqh ada sebut. Salah satunya ikbar. Lagi Thompson dan macam-macam lagi lah nama dia. Salah satu daripada nama haid, kita glamour kita panggil darah keluar daripada kemaluan perempuan tu, kita panggil darah haid. Tapi dia ada 10 ke 12, tak ingat, macam itulah nama dia lebih kurang. Jadi salah satu daripada namanya itu dipanggil juga haid ialah ikbar. Jadi kalau kata Allahu Ikbar, Allahu Ikbar, Allah Maha haid. Bukan maha lah, Allah itu darah haid. Allah itu darah haid. Ini menghina Allah Ta'ala. Waliyadzubillah. Maka sama juga, siapa yang sengaja baca macam tu, dalam keadaan dia dah tahu makna, malam ni dia dah tahu dah makna ni, dia sengaja baca macam tu, maka tuan-tuan semua jadi kufur, jadi kafir. Fayakfuru muta'ammidu dzalik. Maka kafir orang yang sengaja baca macam tu dalam keadaan dia dah tahu. Waliyadzubillah. Jadi kena bagi tahu betul-betul, khususnya bagi Bilal yang azan tu, jangan panjangkan ba tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh. Tak sah azan tu. Tapi tak sah azan tak apalah. Satu bab, sebab azan tu sunat. Sunat kifayah. Kan? Ada yang kata fardu kifayah. Tapi kalau semayang, tak sah semayang. Okey, tak sah tu satu bab. Dia maknanya teruk. Makna tu merosakkan, boleh merosakkan akidah. Tu. Kena ambil perhatian tu. Syarat yang ke-8, wa alla yushaddidal ba'a. Jangan ditasydidkan ba. Biasanya orang tasydidkan ba ni kaf dia tak mati. Patutnya akbar. Jadi bila dia nak tasydidkan ba, dia tak matikan kaf.
dihidupkan kaf. Allahu akbar, Allahu akbar, ataupun Allahu akbar. Tasydid ba, tak tahulah macam mana. Tapi ba tu bersabdu, tu pun tak boleh, tak sah. Syarat yang ke-9, wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini. Jangan ada satu huruf waw yang mati ataupun waw yang hidup di antara dua kalimah, iaitu Allahu akbar. Duduk tengah-tengah tu ada huruf waw. Waw mati macam mana? Allahu akbar, mana hu tu panjang, ada waw, waw mat pun tak boleh. Ataupun ada waw yang berbaris. Waw berbaris macam mana? Allahu akbar, huwa akbar. Ada waw sebelah, waw bagi atas. Ni payah tuan-tuan semua. Bukan boleh main ikut-ikut je. Sebut Allah tu pun kena betul dah. Alif di atas A. Jangan alif di atas O. Alif di atas O tak ada dalam sembahyang. Alif, tuan-tuan belajar Iqra kan? A, ba, ta. Bukan O, ba, to. Tak. A, ba, ta. A, Allahu. Bukan O, Allah, 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 O. Oh, kedai mamak kopi O banyak. Tuan-tuan semua. O tak boleh. Tak sah kau sah? Ya tak sah. Mana ada bayat? Oh, ini ada juga orang kita sebut. Kena baikilah. Benda-benda macam tu baiki. Bukan nak mencari salah sesiapa, cuma nak suruh tuan-tuan baiki. Baik, wa alla yazid, syarat yang ke-10. Wa alla yazida wawan qabla al-jalalati. Jangan ada huruf waw sebelum daripada lafaz Allah. Macam mana huruf waw? Wallahu akbar, wallahu akbar, ada huruf waw sebelum tu. Okey, ini jarang lah, jangan dengar. Tapi kalau ada tak sah. Syarat yang ke-11, wa alla yaqifa baina kalimatay takbiri waqfatan tawilatan wala qasirah. Jangan waqaf di antara dua kalimah tadi, Allahu akbar, jangan waqaf, jangan berhenti. Waqfatan tawilah, berhenti yang lama, wala qasirah, dan berhenti sekejap. Tapi berhenti sekejap tu dengan niat nak memutuskan dua kalimah tadi. Contoh kan, Allahu akbar, berhenti. Itu dia panggil berhenti yang lama. Ataupun berhenti sekejap, tapi dalam hati dia, masa dia berhenti sekejap tu, dia niat nak mengasingkan di antara dua kalimah tadi. Niat hati dia pun tak boleh juga. Allahu akbar, tak boleh, tak sah macam tu. Sebab berhenti yang lama. Dia kena terus Allahu akbar. Baik, habis. Ada 16 ni. Ini 16 ni kitab ni. Kitab lain ada 22. Banyak syarat. Apa hal banyak sangat ni? Sebab dia nak masuk sembahyang. Mula-mula sekali. Ini paling penting sekali. Kalau tak betul ni, tak masuk sembahyang. Syarat yang ke-12, wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Hendaklah diperdengarkan kepada telinganya itu semua hurufnya yang 8 itu. Jami'ah hurufiha, jami' semua, hurufiha hurufnya, 8 huruf, alif lam lam ha, alif kaf ba ra akbar. 8 huruf ni kena dengar kat telinga kita. Syarat nombor 12 ini bukan khusus untuk takbiratul ihram saja. Dia untuk semua rukun qauli. Mana-mana rukun qauli dalam sembahyang ni, semuanya syarat kena dengar kat telinga. Siapa yang baca Fatihah tak dengar kat telinga dia, baca tahiyat akhir tak dengar kat telinga dia, baca selawat ke atas Nabi tak dengar kat telinga dia,
baca salam, Assalamualaikum warahmatullahi, tak dengar kat telinga dia 5 rukun qauli ni, maka sembahyangnya tak sah. Bacaan sunat lagu mana? Bacaan sunat seperti Allahumma hdini fi man hadait, bacaan kunut. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, bacaan rukuk. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, bacaan sujud. Ini bacaan sunat. Kalau tak dengar kat telinga lagu mana? Sah semayang, tapi tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Pendek kata, kena bagi dengar kat telinga sendiri. Sekadar tu sudahlah. Jangan kuat sangat pula. Terganggu pula orang sebelah nak semayang. Cukup untuk dengar kat telinga sendiri. Jangan kuat sangat, terganggu orang sebelah ataupun terganggu tu imam. Tu imam pun heran. Aku imam ke dia tu imam? Kuat sangat pula dia. Syaratnya dengar kat telinga sendiri saja. Bukan sampai dengar satu masjid. Dengar telinga sendiri. Dengar itu tak kisah. Dengan suara suara bisik pun boleh. Ni suara kat anak tekak. Boleh. Yang penting dengar kat telinga. Tak kisah yang mana-mana. Suara telinga, suara bisik ke, suara bisik ke apa panggil tu, kat anak tekak tu, suara betul ke, tak kisah. Yang penting dengar. Itu pun dengar tu syaratnya telinga kita okey. Kalau telinga tak apa okey, tak payah masuk, tak ambil kira. Telinga dia tak apa-apa nak dengar lah. Jadi kalau dia nak dengarkan kat telinga dia, satu masjid dengar. Itu tak boleh kira. Bismillahirrahmanirrahim, baru dia dengar kat telinga dia. Member sebelah ni lawan tu imam ni. Lepas semayang tegur, apa hal baca kuat sangat? Ustaz kata kena dengar kat telinga. Aku telinga ni KO dah kata dia. Itu adalah baru dengar. Itu tak boleh masuk kira. Tak semua. Dia telinga dia tak berapa sihat, itu tolak tepi. Ataupun ada benda bising. Contohnya ada construction sebelah ni. Kelekung, kelekung. Kita nak lawan construction tu? Tak. Maknanya kalau piling tu tak ada, insya-Allah bacaan tu dah dengar kat telinga kita. Itu maksudnya. Bukan maksudnya kena lawan bising kat sekitar kita. Tak. Maksudnya kalau tak ada kebisingan, bacaan tu dah dengar kat telinga kita, kira sah. Tapi kalau ada bising, ataupun telinga tak apa sihat dah, tak dengar, itu tak apa. Itu kena faham di situ. Jadi tuan-tuan semua ingat, mesti bacaan itu kena dengar kat telinga. Fatihah pun sama. Tak kira lelaki perempuan muslimat ke. Ada yang jenis semayang duduk diri aja. Mulut pun tak bergerak. Tak ajar Fatihah. Baca dah. Mulut tak gerak, baca dalam hati. Dalam hati baca. Serta dalam hati memang tak boleh masuk buku langsung lah. Sebab dalam bahasa Arab dia tak panggil baca. Kalau dalam hati, orang Melayu je panggil baca. Kalau dalam hati dia panggil lintasan hati. Hadisun nafsi. Lintasan hati atau percakapan dalam hati. Bukan dipanggil baca. Kalau baca, mesti keluar di mulut. Mesti keluar di mulut. Baik. Seterusnya, syarat ke-13. Wadukhulul waqti fil muaqqatah. Hendaklah masuk waktu pada semayang yang ada waktu. Maksudnya takbiratul ihram kita buat tadi dah masuk waktu pada semayang yang ada waktu. Baik. Kita bangun pagi nak semayang subuh. Nak cepat ni pasal subuh lambat. Kita lorak nak pergi kerja. Tahu lorak? Orang Kelantan kata lorak, nak cepat. Jadi subuh lewat sekarang. 7 berapa sekarang? 7.12 ke? Jadi kita bangun. Dia ingat macam dah subuh. Kita pun takbir. Allah, duduk tengah Allah tu baru bunyi jam kita. Tek. Ataupun telefon kita baru bunyi masuk subuh. Allah Akbar, bunyi kat telefon. Kita pun kata, alah beza 1 saat je. Halal lah kot. Kita pun terus Allahu Akbar. Maka semayang kita tidak sah. Sebab masa kita mula start takbir tadi, belum masuk lagi waktu. Belum lagi masuk waktu. Kena ingat tu. Terus semayang fardu. Mesti takbir itu dah masuk waktu.
Kalau semayang sunat. Semayang sunat tuan-tuan semua. Ini saya nak tanya tuan-tuan semua. Semayang maghrib tadi kita semayang. Lepas semayang maghrib, ada semayang ba'diyah maghrib. Tengok, kita pun semayang ba'diyah maghrib. Kita semayang ba'diyah maghrib. Lepas pada semayang ba'diyah maghrib, kita pun tuan-tuan semua teringat. Semayang maghrib tadi, tak cukup satu rukun. Kita tak baca satu ayat daripada surah Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak baca. Tuan-tuan semua, Apa jadi semayang maghrib tadi? Tak sah. Ba'diyah maghrib, hak kita semayang tu sah ke tak? Ba'diyah maghrib, ba'diyah tak kira lah ba'diyah apa, dia masuk waktu dia selepas kita semayang fardu tu, semayang fardu maghrib lah dalam contoh tadi. Selepas semayang fardu maghrib yang sah, baru masuk waktu. Kalau tuan-tuan tak semayang maghrib lagi, tak ada ba'diyah maghrib. Bila tuan-tuan dah selesai semayang maghrib, sah semayang maghrib tu, ada ba'diyah maghrib. Jadi tuan-tuan, ba'diyah maghrib tadi, tuan-tuan takbir Allahu Akbar, dah masuk waktu pun belum? Belum. Saya dah semayang maghrib. Maghrib tadi tak sah. Maghrib tadi tak sah. Automatiklah takbir untuk ba'diyah maghrib tadi tak sah. Semayang ba'diyah maghrib pun tak sah. Maka kena buat semula ba'diyah maghrib. Termasuklah dengan yang apa benda? Semayang maghrib tu. InsyaAllah kita azan dulu. Tak azan lagi? Boleh. Jadi tuan-tuan semua, jadi ba'diyah maghrib tadi tidak sah. Sama juga di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Tuan-tuan dah semayang dah tarawih. Semayang tarawih dah. Habis 20 rakaat semayang tarawih. Tengok-tengok semayang isyak tak sah. Macam mana tuan-tuan? Tarawih sah tak? Tak sah sebab tak masuk waktu dia lagi. Sebab syarat tarawih mesti lepas semayang isyak. Syarat tarawih dia masuk waktu tarawih itu selepas semayang isyak. Tarawih tuan-tuan buat tu semua tak sah. Bila tuan-tuan semayang isyak balik, kena semayang sebalik tarawih. Okay, azan dulu lah. Saya sambung. Ada 2 syarat lagi. Takut tergantung. Sambung lepas azan. Jadi tuan-tuan semua, syarat yang ke-13 ini hendaklah masuk waktu takbiratul ihram tu tadi dilakukan ketika sudah masuk waktu. Jadi tuan-tuan jangan terkeliru apabila sebut masuk waktu tu, duk ingat waktu semayang fardu saja. Sebab semayang ni dia ada juga semayang sunat yang berwaktu. Semayang sunat yang berwaktu, contohnya semayang duha, contohnya semayang witir, semayang tarawih. Semayang tarawih tu dia ada waktu. Waktu dia selepas daripada selesai melakukan semayang isyak yang sah. Sebab itu saya nak bagi ambil perhatian lah tuan-tuan semua kalau ada yang tersilap. Ada setengah jemaah bulan Ramadan, dia datang ke masjid, dia tengok Tok Imam semayang tarawih, dia tak semayang isyak lagi. Dia semayang tarawih dengan Tok Imam. Dia semayang. Dia balik ke rumah baru dia semayang isyak. Ini perbuatan yang sia-sia lah. Semayang tarawihnya tidak sah. Sia-sia tu maksudnya semayang tarawihnya tidak sah. Pasal apa semayang tarawih tak sah? Sebab waktu tarawihnya tak masuk lagi. Bila masuk waktu tarawih? Tarawih masuk selepas daripada melakukan semayang isyak yang sah. Sekarang dia tak semayang isyak pun. Kalau dah semayang isyak, kalau tak sah sekalipun, macam saya bagi contoh tadi, tetap semayang tarawih itu tak sah. Witir pun sama. Witir, waktu dia masuk selepas daripada melakukan solat isyak yang sah. Jadi ada jemaah yang mari ke masjid, dia semayang tarawih, semayang witir, siap semua dah. Isyak dia tak semayang. Dia kata isyak kat rumah boleh, tarawih kena kat masjid. Tu dia punya pahaman tu. Tarawih kena kat masjid, isyak kat rumah boleh. Terbalik itu, patutnya isyak kena kat masjidnya, tarawih kat rumah boleh. Sebab Nabi SAW
Semayang tarawih 3 malam je di masjid. Lepas tu tutup. Nabi semayang kat rumah. Pasal apa Nabi semayang kat rumah? Sebab Nabi takut sahabat-sahabat bila dah suka sangat, wahyu dia tengah turun ni. Buat turun wajib semayang tarawih, nanya. Nabi dah semayang 50 waktu pun minta kurang jadi 5. Nak suruh ringan kat umat. Tiba-tiba turun wajib pula nanya. Nabi kata tak sah. Nabi pun semayang kat rumah. Tak ada semayang tarawih zaman Nabi. Tak ada semayang tarawih di masjid. Melainkan 3 malam tu saja. Yang buat berjemaah macam ni start zaman Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar kata tak apalah, wahyu tak turun dah zaman kita ni. Mana nak turun dah wahyunya. Tak jadi wajib dah semayang tarawih. Itulah buat semayang tarawih di masjid. Jadi ada orang faham macam tu. Tarawih tak boleh, mesti kat masjid. Isyak rumah boleh, kata dia. Itu balik ku habis. Akhirnya dia buat macam tu. Adalah 1-2 kes orang cerita kat saya. Ada. Yang saya boleh sebut tu ada kes yang macam tu. Jadi tu silap faham lah. Jadi semayang tarawihnya tidak sah. Waktunya belum masuk lagi. Tu. Jadi semayang sunat yang ada waktu. Ataupun semayang sunat yang ada sebab. Dia tak ada waktu tapi ada sebab. Kenapa semayang gerhana? Sebab gerhana. Jadi kalau dia takbir, Allahu Akbar, gerhana tak ada lagi. Semayang gerhana tak sah. Sebab belum masuk waktu. Kan? Kajian ijtihad semayang gerhana hukum 4:30 petang. Dia nak cepat. 4:20 dia semayang dah. Allahu Akbar dia semayang. Bukan semayangnya tidak sah. Sebab takbir yang dia buat tu belum masuk waktu lagi. Okey, itu insya-Allah. Jadi ada 3 lagi syarat tu tak boleh nak sebut malam ni, kalau sebut jadi panjang sangat pula kuliah kita. Jadi insya-Allah sambung bulan depan pula insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. ربنا فقهنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.